Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada rakan penyampai di Med Malaysia. Sekarang di studio Selamat Pagi Malaysia, saya nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan hati. Bukan hati kau keras, Roy. Bukan, Ini adalah berkaitan dengan ancaman hati berlemak, epidemik senyap. Jadi hari ini saya bersama dengan dua orang tetamu. Pertama, saya ada Dr. Haji Zubaidi Haji Ahmad, pengamal perubatan am dan juga merupakan ikon afiat. Dan juga saya bersama dengan Puan Wan Zulaikha binti Wan Hanafi, Ketua Bahagian Pemasaran Kempen Olive House. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Menarik topik pada hari ini. Hati kau keras, Roy. Itu yang biasa kita dengar. Ini berkaitan dengan hati betul lah. Itu bukan hati, itu hati cinta tu lain. Kita mulakan dahulu dengan doktor. Jadi menarik topik pada hari ini. Apa yang kita nak kongsikan ataupun doktor nak kongsikan berkenaan dengan hati berlemak ini, doktor? Ya, terima kasih. Pertama sekali saya nak kadang-kadang menjelaskan tentang hati dan juga jantung lah. Sebab kadang-kadang kita confuse kan bila kita sebut heart, kita sebut liver, dia kadang-kadang dia orang cakap tu kita terkeliru. Jadi jantung ni sebenarnya di sebelah kiri kita lah. Sebelah kiri kita, tugas dia adalah untuk mengempam darah ke seluruh tubuh. Sementara hati pula di sebelah kanan kita, yang mana dia bertugas untuk metabolisme badan kita, penyimpanan makanan dan sebagainya. Jadi dua benda yang berbezalah. Jadi sebab tu hati ni sesuatu yang orang cakap tu sangat penting dalam tubuh kita. Jika kita tidak menjaganya, mungkin di satu masa nanti metabolisme kita akan terganggu dan akan menyebabkan kita akan mengalami masalah yang lebih besar. Selalunya apabila kita sebut sebagai hati berlemak ni, dia ada dua lah. Ada dua yang kita punca dia. Yang kita sebut sebagai alcoholic liver disease. Yang ni selalunya zaman dulu ataupun di negara-negara Eropah yang selalunya minum arak lah, minum alkohol yang mana dia menyebabkan kerosakan pada hati. Tetapi ada satu lagi yang mana yang kita sebut sebagai non-alcoholic liver disease, yang mana walaupun orang tu tak minum tetapi dia menyebabkan kerosakan kepada fungsi hatinya. Jadi ini yang kadang-kadang kita agak orang cakap tu bimbang, sebab walaupun orang kita sekarang mungkin dia dah ada kesedaran dah tak meminum alkohol lagi, tetapi pada yang sama pemakanan yang mereka makan ni menyebabkan masalah yang kita sebut sebagai non-alcoholic liver disease. Jadi biasanya apabila kita makan, dia terdapat penyimpanan makanan-makanan kita di dalam hati dalam bentuk lemak. Tetapi apabila dia melebihi daripada 5%, dia akan menyebabkan yang inilah kita akan lihat nanti peningkatan enzim hati yang akan selepas mungkin 5, 10, 15 tahun ni dia akan menunjukkan atau menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Puan pula selaku individu yang selalu membuat perhatian berkenaan dengan hati berlemak ini, apa yang Puan boleh kongsikan? Okey. Kalau kita bercakap berkaitan dengan penyakit kronik itu sendirilah, kita dah lihat banyak akhbar tempatan melaporkan semakin hari semakin meningkat kadar peningkatan penyakit kronik dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi kalau kita melihat kepada penyakit hati berlemak itu sendiri, menurut tinjauan, tak silap saya, tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2023, 6.7 juta rakyat Malaysia kini telah mempunyai penyakit hati berlemak. Jadi dia satu keadaan yang sangat merunsingkan, yang mana kalau kita boleh lihat kembali ke carta yang sebentar tadi ada dipaparkan di skrin, di mana penyakit ini kebanyakannya dia banyak cenderung terjadi dalam kalangan golongan lelaki. Tetapi kalau kita melihat kembali kepada lingkungan umur, penyakit yang terjadi untuk hati berlemak dalam kalangan rakyat Malaysia, dia hampir menyamai bagi setiap lingkungan umur, yang mana individu yang umur seawal 18 tahun juga telah didiagnos mempunyai hati berlemak. Jadi dia kembali balik kepada isu utama, iaitu lemak yang berlebihan itu berkumpul di dalam di bahagian hati. Jadi mungkin nanti Dr. Zubaidi dia akan terangkan dengan lebih detail lagi lah berkaitan dengan macam mana hati berlemak ini boleh berlaku. Doktor, sebelum kita melihat kepada apakah rawatan dan juga cara penyelesaiannya, apakah komplikasi dan juga kesan? Adakah keadaan ini perlu kita bimbang? Sebab dalam banyak jangkaan kita, kita akan melihat dalam masa 10-15 tahun nanti pesakit-pesakit yang dah mengalami masalah
komplikasi daripada fatty liver ni ataupun hati berlemak ni akan meningkat. Sebab sekarang ni peningkatannya di peringkat yang kita sebut tak nampak lagi. Sebab tu ramai yang tak mengetahui. Mereka datang berjumpa doktor, membuat pemeriksaan setiap tahun untuk memeriksa kesihatan mereka, dan mereka mendapati bahawa dalam parameter yang kita sebut sebagai fungsi hati ni atau liver function test ni, terdapat peningkatan enzim hati. Yang ini yang perlu kita risaukan. Tetapi walaupun mana pun, jangan risau sebab dia reversible. Dia boleh diperbaiki. Cuma keadaan apabila dia dah semakin meninggi dan akhirnya yang kita sebut sebagai steatohepatitis lah ni. Yang ini maksud dia keradangan tu dah semakin semakin berteruk lah. Semakin teruk. Kemudian dia akan pergi kepada satu keadaan lagi yang kita sebut sebagai sirosis. Yang sirosis ini dalam keadaan yang orang cakap tu 50-50. Kadang-kadang bernasib baik dia boleh reverse. Kadang-kadang tak nasib baik dia akan pergi ke satu tahap yang mana yang kita sebut sebagai fibrosis. Dan fibrosis ini kalau dibiarkan dan di akhirnya dalam umur 50 tahun, 55 tahun, 65 tahun, dia akan berubah menjadi kanser hati pula ni. Sebab tu ramai yang tak tahu sebenarnya. Sebab tu kita minta orang muda ni, terutama dah berusia 35 tahun, cuba lihat kepada parameter pemeriksaan darah yang kita sebut sebagai liver function test ataupun ujian fungsi hati bagi melihat, tengok dia punya parameter enzim hati dia. Kalau katakan dia meningkat, kena berhati-hati. Kalau katakan dia dah pergi satu keadaan yang orang cakap tu dah berapa lama, kita bimbang dah masuk ke dalam kategori yang kita sebut sebagai fibrosis. Yang fibrosis ini hanya dapat didiagnos melalui ultrasound. Ya. Jadi orang kata mencegah lebih baik daripada mengubati. Apa cara untuk kita mencegah daripada situasi ini terus berlaku? Jadi dalam keadaan ini sebenarnya kita lihat apa punca dia kan. Macam saya cakap tadi, kalau alcoholic liver disease itu disebabkan oleh kita minum arak, tetapi non-alcoholic liver disease ini dikatakan apabila kita berpunca daripada pemakanan kita, terutamanya yang kita sebut sebagai refined karbohidrat ataupun karbohidrat yang ringkas. Dia tak kompleks. Kita sekarang ni makan banyak benda yang orang cakap tu tinggi kandungan gula dia. Dan juga kita makan makanan yang kita sebut sebagai tinggi dia punya lemak trans dan juga saturated. Jadi benda perkara ni apabila kita dapat kawal, sebab contoh kita mengurangkan terutamanya gula lah, senang cakap benda-benda yang manis ni adalah sebahagian daripada refined karbohidrat yang mana dia akan menyebabkan penyimpanan storage kita punya tenaga ni ke dalam lemak, dan dia akan meningkatkan, dia akan berubah kepada lemak dan menyebabkan masalah ni. Jadi selain daripada itu, saya juga mencadangkan bagi mereka yang sudah ada masalah ni, kita boleh melakukan aktiviti fizikal. Kita banyak bergerak, kita banyak orang cakap tu melakukan boleh jogging dan sebagainya. Dan yang terakhir, kena kawal stres dan juga jaga tidur kita. Dan pastinya di Olive House banyak produk-produk yang mampu untuk orang kata melengkapkan apa yang doktor cakap tadi. Puan, apa yang Puan nak kongsikan tentang produk-produk dan bagaimana penonton boleh dapatkan produk-produk Olive House ini? Okey, kalau ikutkan untuk slot ini, kita mencadangkan minyak zaitun Olive Plus 30X dan juga tocotrienol soft gel, iaitu salah satu produk yang kita baru launch lah daripada Olive House. So kalau ikutkan kombinasi kedua-dua produk ini, dia meningkatkan kadar penyerapan bagi nutrisi yang terkandung di dalam produk-produk ini. Jadi kalau ikutkan yang ini, memang kami ada banyak promosi yang dijalankan, sama ada melalui ejen-ejen yang berhampiran dan juga secara atas talian di kita punya e-commerce platform, iaitu www.olivehousemall.com. Jadi tetapi kami di sini kami ingin membuat pemberitahuan lah buat semua penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga semua rakyat Malaysia di luar sana. Sedang berlangsung promosi beli dan menang bonanza yang Olive House bawakan kepada anda sehingga 15 Januari 2025 tahun hadapan. Jadi cara dia mudah saja, dengan hanya membuat pembelian mana-mana produk Olive House serendah RM129 saja, dan anda berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik
yang menanti anda. Dan kalau kita ikutkan, kita tawarkan hadiah pada kali ini adalah trip pelancongan ke luar negara. Ridwan mungkin boleh membuat pembelian. Itulah. Dan mungkin antara orang yang bertuah untuk boleh ke trip pelancongan ke luar negara. Saya rasa saya boleh mencuba sebab umur saya pun dah makin meningkat. Kena hidup secara sihat, doktor. Perlu. Tetapi kalau buat tuan-puan yang di luar sana yang ingin mendapatkan produk-produk Olive House, bolehlah hubungi ejen rasmi Olive House yang berdekatan anda sekarang kerana mereka sentiasa menunggu anda. Kalau nak membuat pembelian secara atas talian seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, boleh layari www.olivehousemall.com. Pelbagai promosi menarik menanti anda. Tetapi jika memerlukan bantuan daripada kami punya pegawai khidmat pelanggan, mereka sentiasa menanti anda di talian 013 5000 157 atau 013 5200 157. Jadi pelbagai promosilah menarik menanti anda di samping promosi beli benang Bonanza. Terima kasih banyak-banyak Puan-Wan. Kali pertama live di Kaca TV. Betul. Hebat, Puan. Terima kasih kepada Puan-Wan Zulaikha binti Wan Hanafi, Ketua Bahagian Pemasaran Kempen Olive House, dan juga terima kasih kepada Dr. Haji Zubaidi bin Haji Ahmad, Pengamal Perubatan Am, Ikon Afiat, kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dalam berkongsi berkenaan dengan hati berlemak dan apakah yang produk-produk yang ditawarkan oleh Olive House untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada kedua-duanya.